KPM. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Aiman Sufian Azman bersama dengan anda pada hari ini dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar semua? Harap semuanya baik-baik, duduk dekat rumah, stay safe, stay at home dan kita akan menang. Kalau kita berada di luar rumah, nak bercakap, pastikan pakai pelitup muka, kekalkan penjarakan fizikal dan jangan lupa sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, murid-murid sekalian, hari ini kita akan mempelajari satu subjek yang cukup menarik iaitu pengajian syariah Islamiah. Alright, anda mesti nak tahu kan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Kita bersama dengan Ustazah Siti Rahma. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Oh, ini ke dia sumber suara yang merdu tadi tu. Mencari-cari saya. Alhamdulillah Ustazah. Itu semua datang daripada langit Ustazah. Wallahuakbar. Betul. Ustazah, Ya, hari ini saya. Ustazah lagi. Aduh, tapi murid-murid kita Ustazah seronok sangat sebab semalam dapat jumpa Ustazah, hari ni pun dapat jumpa Ustazah. InsyaAllah. Tak apa, nanti kita pas-pas baton pada rakan-rakan yang lain. Ya. Tapi Ustazah, mesti ramai peminat-peminat Ustazah tu. Especially murid-murid mesti minat dekat Ustazah. Susah nak cakap lah sebab nanti saya cakap, nanti saya kata ada, saya masuk wakul angkat sendiri kan. Sekarang ni naik lift tekan sendiri. Naik lift tekan sendiri. Baik Ustazah. Tapi saya tengok Ustazah punya muka Ustazah kan. Memang cantik lah Ustazah. Sebab tu murid kita suka. Tapi Ustazah, saya ada muskil sikit. Ustazah buat pembedahan plastik kot. Cuba Ustazah cerita sikit. Saya pun muskil juga ni. Macam mana Aiman tahu saya buat pembedahan plastik? Sebab lawa sangat. Lawa sangat lah Ustazah. Aiman, tak boleh Aiman. Kenapa pula tak boleh Ustazah? Pembedahan plastik tu adalah satu prosedur yang boleh dibuat jika darurat sahaja. Hukum asal dia kalau nak ubah-ubah ni haram Aiman. Loh, saya baru nak ubah sikit muka saya ni. Jangan Aiman, dah lawa dah. Dah lawa Ustazah? Dah lawa dah. Ya Allah, tembus. tahu. Macam Aiman nampak Ustazah tembus, Ustazah pun nampak Aiman tembus. Okey, hilang baiklah. hijab ya. Sebelum kita pergi jauh Ustazah, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Boleh. Baik, silakan Ustazah. Okey, apa-apa pun Ustazah, kita pakai cecair pembasmi kuman untuk kita mengekalkan. Selamat Ustazah. Saya pula boleh? Boleh, sila. Okey, baik Ustazah. Bukan saya seorang saja anak murid Ustazah yang ada pada hari ini. Ustazah maklumlah, anak murid yang ni nakal sikit Ustazah. Suka musik. Betul, nasib baik tak jumpa kat sekolah ya. Okey, baik Ustazah. Kita nak bersama juga dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Mereka dah bersedia ke belum ni? Mana mereka ni? Tak masuk-masuk lagi kan? Okey. Baik Ustazah, kita nak berkenalan dengan murid kita yang pertama, iaitu yang pertama Altaf. Ada ke Ustazah namanya Altaf? Ada. Silakan, boleh kenalkan diri anda tak? Hai, selamat sejahtera. Saya Muhammad Altaf Amsyar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua kita ada Razwan. Ustazah Razim Zarfan. Suka hati je si ubah nama orang kan. Okey, silakan. Itu boleh kenalkan diri. Belum masuk haram lagi lah ubah nama. Ubah nama belum betul Ustazah. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Razin Zarfan, boleh panggil Razin. Salam perkenalan semua. Okey, salam perkenalan. Kita nak berkenalan pula dengan Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Arif Benci. Boleh panggil Arif? Okey, terima kasih Arif. Seterusnya kita ada Sabrina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina. Boleh panggil Sabrina. Selamat perkenalan. Okey, selamat perkenalan. Kita nak berkenalan pula dengan Natasha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ain Natasha binti Tengku Mazli. Boleh panggil saya Ain. Okey, Ain. Saya nak panggil Natasha juga. Tak kira. Ya. Glamour sikit gitu. Glamour sikit. Macam nama pelakon kan. Kita nak berkenalan yang terakhir. Kita ada Alia. Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia. Salam perkenalan semua. Salam perkenalan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada murid-murid kita yang datangnya daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Wow. Ini pelajar-pelajar sains, tapi hari ini kita belajar pengajian, pendidikan. Tersasullah saya Ustazah. Minta tak maaf. Apa, dimaafkan. 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 Bukan pengajian, pendidikan syariah Islamiah. Mentang-mentanglah tajuk hari ini mengubah ciptaan Allah ya. Asyik nak ubah saja dari tadi ya. Ubah nama subjek ya. Okey, baik Ustazah. Hari ini kita nak belajar tentang mengubah ciptaan Allah SWT. Tadi Ustazah ada sebutkan haram Ustazah. Tapi lepas ni mungkin Ustazah boleh cerita dengan lebih lanjut berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu kita nak belajar bidang hadis hukum. Ya, betul. Yang mana hadis tersebut menceritakan tentang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya memang semua haram ke, atau ada tak kadang-kadang ni yang kita boleh ubah sebenarnya ya? Kita akan tengok nantilah. Selepas ini boleh Ustazah InsyaAllah. Dan kita akan kaitkan dengan SPM. Betul. Okey, baik Ustazah. Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Jangan ubah siaran. Ya. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, antara cabaran dalam mempelajari pendidikan syariah Islam ini ialah kita mesti mampu berfikir secara aras tinggi untuk menghayati secara terperinci pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dengan tepat berdasarkan sistem perundangan Islam bagi menyelesaikan persoalan dalam kehidupan seharian. Saya berpendapat bahawa subjek pendidikan syariah Islamiah ini sangat diperlukan bagi kerjaya-kerjaya berkaitan sistem perundangan dan pendidikan Islam seperti peguam syar'i, hakim syar'i, konsultan, pensyarah dan da'i secara umumnya untuk menjelaskan kepada umat Islam tentang perbezaan aliran pemikiran mazhab yang berlaku dalam dunia Islam agar umat Islam sentiasa bersatu hati walaupun mempunyai aliran pemikiran dan pendapat yang berbeza mengikut mazhab masing-masing. Menurut saya, subjek pendidikan syariah Islamiah ini sangat penting bagi mengenal pasti kaedah-kaedah ilmu usul fiqh untuk menghayati pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama mujtahid. Didik TV KPM. Okey, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Semalam kita dah pelajari tentang ayat suci Quran, Ustazah kan? Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan hadis pula. Betul. Dan saya rasa Ustazah, untuk subjek kita ataupun topik kita pada hari ini, pelajar kena pastikan dapat full mark Ustazah. Mesti. Okey. Nama pun Road to Success SPM mesti full marks. Full mark. Baik. Ya? Kita nak tengok muka-muka full mark sikit. Kalau kata full mark, tunjuk good sikit. Boleh tak? Cuba tunjuk good sikit. Tanda semangat ni. Okey Ustazah, semua tunjuk good lah Ustazah. Okey, baik Ustazah. Jadi kita lihat tadi voice box ataupun video yang pelajar-pelajar sebutkan tadi, ini merupakan satu subjek yang menjadi kegemaran mereka. InsyaAllah. Okey, baik Ustazah, tanpa buang masa lagi, apa kata kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini. Subjek pendidikan syariah Islamiah bidang hadis hukum, iaitu mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustazah.
Okey, terima kasih Aiman kerana sudi bersama-sama saya pada hari ini untuk kita sama-sama menjalankan program Road to Success SPM 2021 for subjek Pendidikan Syariah Islamiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kepada anak-anak terutama yang di rumah ya, dan juga anak-anak yang bersama ustazah di sesi Google Meet bersama kita pada hari ini ya. Jadi hari ini anak-anak sekali lagi bersama dengan ustazah dalam program Road to Success SPM 2021 for subjek Pendidikan Syariah Islamiah. Panggil saja Ustazah Rahmah ya. Nama penuh Ustazah Siti Rahmah binti Syabuddin, boleh panggil Ustazah Rahmah. Hari ini kita mempelajari bidang hadis hukum yang seperti mana telah diwar-warkan ya oleh Dai Aiman kita tadi di bawah tajuk mengubah ciptaan Allah. So, tengok daripada nama pun bidang hadis hukum ya. Bidang hadis hukum maksudnya kita akan mempelajari hadis lah ya. Dalam pada hari ini kita akan pelajari hadis dan melihat apakah hukum yang ada ya dalam hadis tersebut. Sebelum itu, kita nak kaitkan tajuk kita pada hari ini dengan program Road to Success SPM kita, membawa kita kepada 3 objektif utama yang kita nak capai pada program kita pada hari ini ya. Yang pertama sekali, objektif kita adalah menyatakan 7 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk bidang hadis hukum mengubah ciptaan Allah dengan betul. Maksudnya di sini ialah anak-anak nak masuk dewan peperiksaan bukan setakat bekal dengan teknik sahaja. Yang paling penting adalah konten ya. Jadi anak-anak perlu identify dalam tajuk ni apa benda nak kuasai. Dalam tajuk ni actually kita ada 7 perkara subtopik yang perlu kita kuasai. Objektif yang kedua, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis ya, dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang hadis hukum mengubah ciptaan Allah ini dengan jelas. Dan objektif yang ketiga, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 juga teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk bidang hadis hukum mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan betul. Tanpa membuang masa, Ustazah okey, ini dia hadis. Ustazah nak memperlihatkan hadis yang akan kita kaji pada hari ini. Ustazah nak minta anak murid Ustazah untuk membacakan. Arif, mungkin boleh tolong Ustazah bacakan hadis, matan hadis kita pada hari ini? Boleh? Boleh Ustazah. Okey, sila. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-washimati wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallidat lil husnil mughayyirat khalqallahi ta'ala mali la al'anu man la'ana an-nabiyyu radhiyallahu anhu wa huwa fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Okey, terima kasih anak anda Arif. Jadi maksudnya, apa maksud hadis ini? Nak minta anak anda Razin bacakan? Boleh, Razin? Boleh Ustazah. Okey, sila. Artinya, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang membuat tatu dan meminta dibuat tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah saya tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan disebut dalam Al-Quran, apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terimalah, dan apa sahaja yang dilarangnya maka jauhilah. Riwayat Al-Bukhari. Okey, terima kasih. Razin marah kat saya ke tu? Macam marah, dia bukan marah kat saya, Ustazah. Dia marah dekat orang dengan yang mencukur alis. Kan, mustawshimat. Memang patutlah nada dia marah tu. Ya, haram, Okey, haram Ustazah. tak boleh buat. Kan? Ini hadis yang akan kita bincangkan pada hari ini, Ustazah.
Ya. Okey, baik. Okey. So artinya Ustazah ulas sikit artinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang membuat tatu. Soalannya kat sini, perempuan je ke? Kalau perempuan buat tatu kena laknat, lelaki tak kena laknat ke? Macam mana tu Ustazah? Kena juga ya, kena juga. Jadi boys kat luar sana jangan perasan tak kena ya, kena juga ya. Okey, membuat tatu haram ya, laknat Allah laknat. Meminta dibuat tatu. Okey. Jadi pelanggan lah ni. Pelanggan kedai tatu lah ni kan. Pun dilaknat ya. Apa lagi yang dilaknat? Mencukur alis. Alis tu apa benda? Alis tu kening. Kening. Alis tu kening. Apa lagi? Menjarangkan gigi untuk kecantikan. Tapi Aiman, sekarang ni orang pakai braces tu nak bagi rapat gigi. Bukan bagi jarang gigi. Macam mana ni? Dah elok-elok dah giginya. Ya. Pada budaya pada ketika ini cara untuk menambah kecantikan tu adalah dengan menjarangkan gigi. Ya, kita tak boleh nak kata apalah itu pun orang kata cantik, tak boleh cakap macam tu kan. Budaya orang lain. Kita kena hormat ya. Tetapi ini maksudnya sebenarnya gigi dia dah elok dah. Bukannya mudarat yang sampai contohnya kalau ada batang gigi dia yang memang mengganggu dia punya kesihatan mulut kan, sampai tak boleh nak berus sebab dia punya kedudukan ni, itu kita memang itu dalam prosedur perubatan lah, kita kata boleh harus ya. Tapi yang ini maksudnya memang dia punya fokus tu nak cantik. Untuk kecantikan kecantikan tu tidak boleh. Allah laknat ya. Dengan mengubah Kenapa dilaknat? Sebab ubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Mas'ud ni tanya, kenapa pula saya tak boleh laknat? Kan orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, sedangkan apa yang Nabi sebut tu ada juga disebutkan di dalam Al-Quran ya, dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka kita kena terima bulat-bulat. Tak boleh nak yang kita suka kita terima, yang kita tak suka kita tak terima, tak boleh kan. Kita kena terima semuanya sekali ya. Okey, itu antara intisari lah hadis yang terdapat dalam tajuk ini. Okey, seterusnya kalau kita pergi melihat matan hadis ya, hadis hukum ni dia ada matan hadis, dia ada maksud hadis. Jadi apakah soalan yang boleh keluar yang terhasil daripada subtopik ini? Soalan yang boleh keluar ialah soalan maksud potongan hadis. Jadi dalam hadis tadi tu akan dipilih perkataan-perkataan, biasanya perkataan keyword lah. Ya, biasanya memang akan ditanya perkataan keyword untuk ditanya kepada calon-calon syariah ni, syariah Islamiah, adakah mereka ni tahu maksud dia ya. Jadi jenis item untuk soalan maksud potongan hadis ni adalah subjektif respons terhad anak-anak. Maksud subjektif respons terhad ialah subjektif tu anak-anak kena tulis dekat buku jawapan ya. Respons terhad maksudnya jawapannya tolonglah anak-anak kalau boleh ikutlah yang ada kat buku teks. Ya, sebab kalau anak-anak goreng-goreng sendiri ayat-ayat dia memang nak dapat full marks, nak sukses, betul-betul sukses dekat SPM tu macam jauh lah ya. Jadi kita nak betul-betul kita bagi anak supaya mesti ikut apa yang ada dekat dalam buku teks ya. So kemahiran yang diperlukan untuk dapat full marks bagi soalan ini adalah kemahiran mengingat dan memahami ya. Okey, jadi teknik dia senang saja. Tulis maksud atau makna dalam bahasa Melayu bagi kalimah bahasa Arab yang ditanya dalam hadis ya. Okey, jadi tips sedikitlah Ustazah nak bagi kat sini, sebaiknya menghafallah maksud ayat Al-Quran dan hadis. Hadis ni dia ada 10 tajuk je, tak banyak. Ya, dia tak banyak. Jadi memang boleh hafal, dan kalau kita selalu buat ulang kaji memang boleh ingat dalam kepala ya. Kemudian tips yang kedua, mengingati tajuk mana ayat ini dalam keadaan macam bercampur-campur dah semua kan. Ya Allah, ya Tuhanku, mana satu ni? Dah 10 hadis mana satu ni kan. Jadi ingat tajuk mana ayat Al-Quran atau hadis yang ditanya dekat kertas soalan tu. Kemudian kaitkan tajuk tersebut dengan maksud potongan kalimah. Ya, itu yang biasa kita bagi tips lah ya. Okey, contoh soalan, contoh item yang boleh keluar daripada subtopik tadi adalah nyatakan maksud potongan hadis berikut. Ya, lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala. Jadi contoh jawapannya, anak-anak ada yang boleh bagi jawapan? Okey, silakan Sabrina. Okey. Potongan hadis lil husnul mughayyirati khalqallahi ta'ala mengingatkan tajuk mengubah ciptaan Allah dan yang berkaitan dengannya.
Jadi kat sini ini ada sedikit bonus lagi untuk anak-anak kat luar sana. Yang merah-merah ni boleh untuk soalan maksud potongan hadis ni, yang merah-merah ni kita boleh jadikan acuan. Acuan maksudnya hafal acuan ni siap-siap, nanti ingat je apa benda dia punya perkataan dia yang dia soal tu letak kat sini, yang warna biru. Yang warna purple ni adalah tajuk. Jadi itu antara yang kita boleh tolong lah. Tu dah ada keyword dia dekat situ. Yang kita boleh tolong supaya kalaupun dia tak menepati secara 100%, insya-Allah akan ada markah di situ. Ya. Jadi potongan hadis lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala mengingatkan tajuk mengubah ciptaan Allah, tajuk kita pada hari ini ya, dan yang berkaitan dengannya. Okey, seterusnya. Hanya nak tak nak Ustazah, mereka kena hafal, bukan setakat hafal hadis, tapi hafal maksud hadis tersebut Ustazah. Ya, itu yang lebih baik ya. Itu yang lebih baik. Okey, sebab kalau ikutkan nak kasih wajib, nak wajibkanlah kan, supaya betul-betul dapat sukses ya dalam SPM. Cuma sekarang ni Ustazah, kita nak lihat apakah hukum-hukum Ustazah yang terdapat hukum-hukum yang dalam hadis tersebut. dalam hadis ini. Yes, okey, betul. silakan. Okey, tuntutan hukum berdasarkan hadis. Hadis ini menjelaskan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dilarang. Dia package ya, dia package. Pertama dibenci, yang kedua dilarang, dan yang ketiga ya Allah paling bahaya, mendapat laknat serta kemurkaannya. 4 rupanya. Ya, dia package. Maksudnya memang jangan buat sangat-sangat lah ya. Maksudnya jangan terfikir terlintas, tak boleh. Jangan suka pun kan kepada perbuatan tersebut. Perbuatan yang tegak adalah seperti melukis tatu dan meminta dibuat tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Kita dah sentuh tadi. Selain itu termasuklah melakukan pembedahan plastik supaya kelihatan cantik. Jadi itu yang tadi tu Ustazah Ya. Yang saya telah dituduh tadi. Betul Ustazah tak bedah plastik Tak pernah, na'udzubillah ya, tak pernah. Jadi kenapa dia letak macam ni benda plastik? Sebab dalam hadis tak sebut pun benda plastik. Kan memanglah tak ada perkataan pembedahan plastik tu. Tapi kita ambil apa yang mengubah ni. So dia punya ilah sama, dia punya sebab sama, dia ubah dengan benda plastik tu kalau dia punya tujuan mengembalikan fungsi. Contoh ada orang yang istimewa, Allah kurniakan dia lahir sumbing. Kan sebenarnya itu bukanlah satu kecacatan ya. Itu sebenarnya adalah satu peluang Allah bagi pada kita untuk mereka yang berada di bidang perubatan ni cari macam mana nak buat benda tu. Itu hikmah dah Ustazah. Ya, ya, semua benda yang berlaku ni ada hikmahnya ya. Okey. Kalau kita nak buat benda untuk mengembalikan fungsi asal boleh. Yang tak boleh adalah untuk kecantikan ya. Kecantikan tak boleh. Tukar jantina apatah lagi. Sangat-sangat tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Ubah habis tu. Ditukar ya. Ditukar. Tukar tu maksudnya daripada A ke B ya. Tak boleh. Ya, contohnya membesarkan payudara dan juga menyambung rambut. Dia menyambung rambut ni teknologi dia ambil rambut lain dan dia adalah teknologi dia pakai dan kita tak nampak pun benda tu. Dia bukan rambut palsu ya. Dia ada memang dia sambungkan rambut lain dengan rambut dia yang ada. Ya. Jadi larangan ini tegas bukan sahaja menjaga kemaslahatan umat Islam tetapi memelihara diri daripada melakukan pengubahsuaian seperti yang dilarang oleh Islam. Larangan yang keras bukan sahaja menjaga maqasid syariah tetapi memelihara diri daripada berhias secara berlebihan. Ya. Saya pernah jumpa dekat dalam FB ya, pengurus jenazah dia share betapa susahnya ya dia nak menguruskan jenazah wanita yang berhias secara berlebihan ya, nak membuangkan makeup yang istilah dia long lasting macam itulah. Ya, dia sampai dia terpaksa tonyo kuat-kuat dekat jenazah tu kan. Jadi kita tolonglah ya anak-anak, kita jangan berhias secara berlebihan sebab Allah dah bagi kita ni kan cantik je. Tengok kan Dai Aiman tadi, Ustazah pakai mask pun dia boleh kata cantik kan. Sebab apa? Memang sempurna dah kita ni. Betul. Kan? Tak perlu nak tayang lebih-lebih. Ustazah, kalau susah-susah sangat Ustazah. Ya. Apa tu pakai topeng Ustazah?
Ya, sebab itulah ada ulama yang dia mengambil keputusan untuk perempuan berniqab tu adalah wajib. Ya, sebab dia melihat kemudaratan lebih besar di kawasan tempat tinggal mereka lah ya. Okey. Larangan ini juga menuntut umat Islam kepada hukum pengharaman pengubahsuaian kerana perbuatan ini berpunca daripada hasutan syaitan yang sentiasa mendorong manusia ke arah perbuatan negatif seperti yang terdapat dalam hadis. Kita juga diajar untuk bersyukur dengan apa yang kita dikurniakan ya. Okey, so ini adalah tambahan saja. Ustazah tak nak bincang lanjut. Okey, kita pergi untuk tuntutan tu dia tidak akan ada dia punya soalan tu dia tak akan ada direct ya untuk tuntutan ya. Kita pergi pada maksud mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis. Ya, maksud mengubah ciptaan Allah ini ialah mengubah suai anggota badan daripada kejadian asal. Yang sempurna lah, yang normal. Kalau kejadian asal dia lahir memang tak normal, itu diharuskan ya. Okey. Dan dalam hadis ini disebutkan ya, perbuatan-perbuatan yang mengubah ni adalah membuat lukis dengan mencacah pada mana-mana bahagian badan, mencukur atau mencabut alis, dan juga perbuatan menjarangkan atau mengasah gigi ya. Sebenarnya mengasah gigi tu dia bagi rata. So actually dia sama function dengan braces lah. Ya. Orang kata saya ni macam Hindustan ada Ustazah. Saya sekali saya nak tukar macam pelakon Hollywood pula. Nak kulit putih, tak boleh Ustaz? Larat ke? Larat ke Ustaz? Maknanya kalau nak mengubah macam tu, tak boleh Ustaz? Tak boleh. Daripada yang asal, dah elok dah Bollywood ni, nak jadi Hollywood pula dah. Bollywood je lah. Kasih Bollywood je lah ya. Okey. Okey Ustazah. Okey, seterusnya. Jadi soalan yang boleh keluar daripada subtopik maksud tadi memang soalan ta'rif lah. Ya, soalan takrif. Ya, jadi jenis item untuk takrif ni adalah respons terhad juga anak-anak. Ya, dia mesti based on apa? Respons terhad based on what? Anak-anak, bagi jawapan cepat. Okey, silakan. Buku teks. Very good. Ya, based on buku teks. Ya, konstruknya kemahiran yang diperlukan adalah mengingat dan memahami teknik dia. Takrif mestilah mengikut maksud istilah yang diberikan dalam buku teks syariah KSSM. Ya, dalam tajuk ni tingkatan 4 punya buku teks, jangan goreng sebab confirm hangit. Ya, jangan goreng. Mesti ada 2 bahagian maksud dibuat dalam satu ayat supaya boleh dapat full marks, 2 markah ya. Tips Ustazah, buat latihan padankan maksud dengan istilah. Kalau anak biasa memanglah kan, kalau kita satu hari nak hafal 3 istilah tu memang biasanya memang penyakit M dia tu besar sangatlah. Kan, saiz dia M dia bold, underline, warna merah kan. Jadi kita buat latihan supaya kita biasa ya, dan ingat dia akan membantu kita ingat dia punya maksud. Okey, Ustazah, ini tips yang pada saya cukup berharga lah Ustazah. Bila mana kita buat pemadanan di antara istilah dan maksudnya Ustazah, keluarlah soalan macam mana pun kita boleh jawab dengan baik Ustazah. At least kan kita boleh hafal dia punya keyword tau. Kalaupun kita tak boleh copy paste word by word daripada buku teks tu, tapi kan saya memang kadang-kadang impress tau dengan anak-anak murid kita ni kan Aiman. Dia ada tahu mereka yang memang betul-betul bersungguh menghafal dan dia memang boleh terjemahkan tau word by word. Dahsyat Ustazah. Dahsyat. Lepas ni kita try mereka boleh Ustazah? Boleh. Tapi kita berehat seketika boleh? Boleh. Jangan ke mana-mana murid-murid, kita berehat seketika kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita ada bersama dengan Ustazah Siti Rahmah. Tapi Usrah tu apa dia Ustazah? Singkatan. Ustazah Rahmah. Abang Ustazah. Ustazah Rahmah. Lepas tu Usrah tu kan maksud dia keluarga. Pasal tu saya lebih selesa panggil anak murid saya ni anak-anak. Ya, sebab saya menyayangi mereka seperti anak saya sendiri. Dia panggil Ustazah? Ada panggil Ustazah, ada yang panggil mak. Masya-Allah. Ada yang panggil mak ya. Kalau kat kelas tu memang kadang-kadang saya panggil tengok mak. Ya, diorang fahamlah tu. Mak ada bawa bekal hari ni tak mak? Apa pula tiba-tiba sebut mak kan? Pasal tu lah ya Usrah tu. Okey, baik Ustazah. Mereka kata mereka dah faham lah Ustazah. Tengok muka tersenyum ya. Senyum pasal apa? Tak sabar nak jawab soalan tu. Apa kata kita bagi soalan susah-susah sikit kat mereka ni Ustazah? Boleh. Kita bagi soalan hafalan dulu yang senang. Okey, siapa nak cuba jawab tadi maksud istilah yang berdasarkan buku teks yang dapat 2 markah? Yes, Ain Natasha? Saya Ustazah. Okey.
Maksud mengubah ciptaan Allah ialah mengubah suai anggota badan daripada kejadian asal. Mengubah suai anggota badan daripada kejadian asal. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, yang merah ni adalah penyata jawapan, yang biru ini adalah bahagian pertama dalam sesuatu maksud istilah dan yang warna purple adalah bahagian kedua. Maksudnya memang kena ada 2 part untuk kita dapatkan markah penuh 2 markah. Okey, Ustazah teruskan. Okey, kita pergi kepada subtopik kaedah istinbat hukum. Kalau kita cakap pasal ayat hukum, hadis hukum, subtopik ini memang tak pernah larilah, ya. Okey, jadi bagaimana ulama mengistinbatkan hukum haram tadi ni daripada hadis tu? Okey, Ustazah pun nak share juga terus dengan dia punya contoh soalan dan teknik sekali, ya. Okey, istinbat hukum ni dia akan masuk di jenis dia adalah respons terhad. Jadi syariah untuk hadis hukum ni dia banyak respons terhad lah. Maksudnya benda-benda yang penting tu, fakta-fakta yang perlu pelajar kuasai itu memang ada dalam buku teks. Kena hafal buku teks, Ustazah. Kalau boleh, hafal lah daripada kulit dia tu sampai kulit belakang. Okey, kemahiran yang diperlukan mengingat dan memahami. Jadi teknik dia, biasanya untuk kaedah istinbat hukum ni dia offer 4 markah untuk anak-anak. So ada 4 perkara yang perlu dibuat. Pertama, mengemukakan lafaz, ya, sama ada lafaz yang terdapat dalam hadis atau ayat tadi, sama ada lafaz tersebut lafaz suruhan ke atau lafaz larangan. Kalau suruhan tu dia ada 3 lah biasanya, ya, wajib, sunat dan sunat muakkad. Dan kalau lafaz larangan tu pun ada 3 juga, haram, makruh atau makruh tanzih, ya. Okey, teknik yang kedua, menuliskan makna lafaz suruhan atau larangan tersebut. Teknik ketiga, menunjukkan arahan lafaz yang terdapat dalam ayat Al-Quran ataupun hadis. Dan teknik keempat, memberikan kesimpulan hukum. Oh ya Allah, Ustazah, macam nak ingat ni, kita tengok contoh baru senang nak faham, ya. Okey. So ini adalah contoh. Terangkan bagaimana ulama mengistinbat hukum berdasarkan hadis di atas. Okey, contoh jawapan dia. Okey. Mak dah kala-kalakan. Ya, mak dah kala-kalakan ikut 4 bahagian. Maksudnya 1 bahagian kala tu 1 markah, mewakili 1 markah. Dan ingat yang untuk istinbat hukum ni mak juga menyediakan, Ustazah menyediakan acuan, ya, supaya mudah. Acuan ni jangan ubah nanti masa exam, ubah yang warna-warna ni saja supaya boleh menjawab soalan kaedah istinbat hukum ni mengikut yang smart lah orang kata, kan. Betul. Dia dah ringkas tapi semua benda dah ada kat situ, boleh dapat 4 markah, ya. Okey, so berdasarkan lafaz, lafaz apa yang dekat hadis tu? Kalau dalam hadis ni la'anallah lah, ya, la'anallah, yang bermaksud, apa maksud la'anallah ni? Ya, Allah melaknat mereka yang melakukan perbuatan tersebut, ya. Okey, semua perbuatan, okey, sebenarnya ini boleh ganti juga, yang merah ni semua perbuatan ataupun lafaz apa yang dekat ayat ataupun hadis tu. Kalau ayat tu biasanya la ataupun ayat yang perintah lah, ayat amar, ya, fi'ul amar. Okey, semua perbuatan yang dilaknat oleh Allah menunjukkan apa? Haram melakukannya, ya. Jadi yang ini adalah markah yang ketiga. Kemudian yang terakhir, akhiri jawapan istinbat hukum anak-anak dengan perkataan ulama mengistinbat hukum, haram membuat tatu dan yang meminta dibuatkan tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan. This is how you will answer istinbat hukum punya soalan, ya. Okey. Dia bila penting tu, Ustazah, dia keluar orang putih, Ustazah. Oh ya. Nak bagi dia ingat. Kita kalau cakap orang putih sikit ni dia macam marah tau. Ya, okey. Okey, Ustazah. Okey. Subtopik seterusnya ialah perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah SWT berdasarkan lafaz lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala. Jadi maksudnya nampak je dalam hadis tadi matan dia ada 3 je tadi, kan, Aiman, kan. Buat tatu, minta dibuatkan tatu, cukur alis, menjarangkan gigi. Jadi sebenarnya memang itu je ke? Jadi ulama kita telah mengkaji lah, ya, hadis ini dan telah menyenaraikan sebenarnya dia bukan 3 tu saja, dia ada yang berkaitan, yang sama'illah pun juga diharamkan. Apa dia? Mengubah anggota badan tadi adalah masuk kepada 3 perkara yang terdapat dalam hadis, iaitu membuat tatu, yang kedua menjarangkan gigi, dan yang ketiga mencukur alis. Dia masuk dalam bahagian ataupun jenis mengubah anggota badan, ya. Okey. Jenis yang kedua, menyambung atau mencantumkan rambut.
Ini juga termasuk di dalam dia kirakan dia tak normal. Jadi kalau orang yang ada masalah rambut macam mana ni Aiman? Tak boleh ke buat benda ni? Yelah, Ini bukan merawat. Maklumlah kadang-kadang Abang Bo Biarlah Abang Bo. Biar Abang Bo, yang penting tidak dilaknat oleh Allah SWT ya. Sebab apa? Kalau yang dibenarkan adalah prosedur perubatan. Kan? Macam contoh kita ambil vaksin, kerana walaupun ada ulama yang kata hukumnya ada macam-macam hukum lah, macam-macam hukum lah kan. Tapi ada ulama yang mengharuskan kita ambil kerana apa? Itu adalah salah satu prosedur perubatan untuk kita mengelak. Jadi itu ilah yang digunakan ya. Jadi kalau menyambung atau mencantumkan rambut ni, dia bukan prosedur perubatan. Kalau ada masalah rambut, botak, kalau lelaki botak sajalah, tak ada mengapa kan. Handsome lah. Botak pun ramai je lah kan orang handsome kan. Kalau yang perempuan, lagilah tak ada masalah ya. Ini ada rambut ke tak ada rambut tak nampak kan. Okey. Seterusnya, perbuatan apa lagi? Mewarnakan rambut. Dye rambut lah bahasa anak kita ni kan. Dye rambut. Jadi apa maksud mewarnakan rambut ni? Mewarna rambut asal kepada warna lain. Jadi kalau dia asal dia memang rambut putih, boleh tak warna lain? Tengok ni, ada 2 kotak kat sini. Kotak yang pertama, hukum mewarnakan rambut menjadi haram apabila pertama menggunakan bahan yang tidak halal atau najis. Jadi kita kena tengok konten bahan dye itu, adakah dia mengandungi najis ataupun daripada haiwan yang tidak disembelih misal kata. Kalau ada memang tak boleh pakai ya, sebab dia ada najis pada rambut tu dan dia susah nak hilang kan. Yang kedua, dia tiru orang kafir. Maksudnya contoh, dia tengok rambut artis barat tu color gold contoh kan. Dia pun naklah color gold kan. Padahal artis tu tak peduli pun dia color warna apa rambut dia ya. Okey, meniru orang kafir tak boleh ya, tak boleh. Mewarna uban dengan warna hitam. Tak boleh. Uban tu memang ada arahan khas ya. Ada dalil khas daripada hadis Nabi melarang untuk mewarnakan uban terutama dengan warna hitam. Ya. Okey. Hukum mewarnakan rambut menjadi halal. Rupanya boleh warna rambut ni Aiman. Ada juga. Boleh juga. Tapi bila? Apabila kita warnakan rambut guna inai. Ya, bahasa Arab dia katam. Kan guna inai. Ketum tadi. Katam bukan ketum. Okey. Bukan. Baik Ustazah. Okey, menggunakan inai. Jadi maksudnya warnakan rambut guna bahan-bahan natural tu boleh. Nak guna warna rambut guna tembikai boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma tak kekal je lah warna dia. Okey. Ketika berperang untuk mengelirukan musuh. Jadi maksudnya kat sini dia ada sebab yang diharuskan oleh syarak. Untuk dia warnakan rambut. Okey. Seterusnya. Jadi apa lagi yang termasuk adalah melakukan pengubahsuaian jantina lelaki kepada perempuan dan sebaliknya. Kalau kita faham mengubah ciptaan Allah tu, walaupun tak ada dalam hadis tadi, ini memang langsunglah memang ubah kan, dah tukar kan. Jadi memang pun tak boleh, haram ya. Okey. Ini adalah dalil untuk menyerupai tadi ya, lelaki dan perempuan. Okey, jadi apa soalan jenis apa yang boleh keluar daripada senarai perbuatan yang termasuk dalam konteks mengubah ciptaan Allah dalam hadis tadi? Jadi dia ada 2 jenis soalan yang boleh terhasil ya daripada subtopik tadi. Yang pertama, senang, soalan senang, iaitu soalan senaraikan. Senaraikan ni dia, tapi ingat walaupun dia senang tapi dia respons terhad. Mesti based on buku teks. Konstruk dia, kemahiran dia kena minat dan memahami. Teknik dia memberikan isi jawapan sahaja, tidak perlu hurai ya. Pasal kalau anak-anak hurai yang panjang pun nanti dia bagi 1 markah je biasanya untuk satu isi ya. Dia tulis jawapan dalam bentuk poin untuk mudah pemeriksa nak tandalah anak-anak punya jawapan ya. Okey, contoh dia, senaraikan 2 perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah berdasarkan lafaz lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala. Ada 2 markah. Jadi kalau tengok ya, dia minta 2, dia offer 2 markah. Jadi maksudnya 1 poin jawapan dia akan bagi 1 markah saja. Okey, siapa nak cuba jawab dalam menggunakan teknik senaraikan yang Ustazah dah terangkan tadi? Okey Ustazah, Alia dia dah tak sabar nak jawab Ustazah. Kita bagi dia jawab. Silakan. Okey Alia. 2 perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah berdasarkan lafaz al-husni min ghairati khalqillah ta'ala ialah yang pertama mengubah anggota badan seperti membuat tatu dan yang kedua mewarnakan rambut.
Okey, terima kasih anak anda Alia. Dah tentulah betul kan sebab apa yang disebut tadi adalah yang kita bincangkan kan dari tadi. Tengok ni ada 4. Okey, tapi tengok ni anak-anak tengok, please tengok. Yang pertama mengubah anggota badan. Dan Alia cakap tadi mengubah anggota badan. Yang kedua apa Alia? Yang kedua apa Alia? Mewarnakan rambut. Mewarnakan rambut. Okey, kalau dia bagi satu mengubah anggota badan dan yang kedua mewarnakan rambut, betul jawapan dia. Tapi kalau dia letak mengubah anggota badan dan yang kedua tu dia letak membuat tatu. Tak boleh, tak diterima. Kenapa? Sebab dia sama konteks. Jawapan yang sama. Ya. Dia kurang. Jadi nanti dia akan share satu markah. Jadi alert lah anak-anak jangan buat kesalahan macam ni. Macam Ustazah buat ni ada 4 jawapan ni okey Ustazah Boleh. Kalau dia minta 2, bagi lebih boleh. Jangan kurang. Jangan kurang. Nak bagi tepat-tepat pun boleh. Tapi kalau Ustazah suka, kalau nak dapat bagi semua lagi bagus. Sebab kadang-kadang kan kita kena bagi jawapan standby. Baik. Ya? Okey Ustazah, kita nak bagi dia tu, yes. Kita nak bagi Alia 2 markah Ustazah. Ya, 2 markah. Okey, baik. Kita bagi 2 markah dan kita bagi dia rehat sekejap. Boleh. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Siti Rahmah daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Saya. Dan kita nak membincangkan satu topik yang cukup menarik, mengubah ciptaan Allah SWT. Allah dah buat comel-comel dah tu. Tak payah diubah-ubah. Betul kan. Sebenarnya dengan ridho tu lagi pahala yang banyak menanti kita anak-anak kat luar sana Okey. Seterusnya Ustazah. Seterusnya tadi untuk subtopik perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah, kita dah tengok jenis soalan yang pertama yang boleh terhasil iaitu soalan senaraikan perbuatan. Ini dan dia bukan satu jenis yang boleh keluar daripada subtopik tersebut, ada jenis lain lagi iaitu soalan huraikan. Jangan tengok huraikan ni. Jadi dalam minda pelajar dia tengok huraikan ni alamak panjangnya kan. Sebenarnya dia tidaklah panjang yang susah dia senang. Kita bagi Mak bagi teknik nak jawab. Jangan risau Okey. Dan huraikan ni sebenarnya dia ada bagus sikit sebab dia respons dia respons terhad. Tapi kita boleh huraian dia tu kita boleh bagi ikut idea kita. So konstruktor kemahiran dia yang diperlukan mengingat dan memahami juga teknik dia memberikan isi jawapan beserta huraian. Kalau senaraikan tadi isi saja, tak perlu hurai. Yang ini dengan huraian. So macam mana nak huraikan? Inilah tekniknya. Nak huraikan tu boleh. Ada beberapa cara nak huraikan. Yang pertama boleh bagi maksud untuk isi yang diberikan. Yang kedua memberikan contoh kepada isi. Yang ketiga menambahkan kata hubung. Bagi menghuraikan isi seperti kata hubung yang disuggest, yang disyadangkan ialah agar, kerana, supaya, untuk dan dengan. Supaya mudah untuk anak-anak menghuraikan isi jawapan yang diberikan untuk soalan huraikan. Okey. So contoh soalan untuk tajuk ini, huraikan 2 perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah berdasarkan lafaz lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala. Contoh jawapannya, siapa boleh bagi Ustazah jawapan yang ada huraian? Dia senaraikan tadi, ambil dan huraikan saja. Okey. Silakan. Siapa nak cuba ni? Sabrina juga lagi. Okey. Silakan Sabrina. Dia memang terror ni, letak hurai-hurai ni. Yes. 2 perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah berdasarkan lafaz lil husnul mughayyirati khalqallahi ta'ala ialah mengubah anggota badan seperti membuat tatu, menjarangkan gigi dan mencukur alis. Selain itu, menyambung atau mencantumkan rambut kerana ia mengandungi unsur-unsur yang boleh menyebabkan pembohongan dan mengubah ciptaan Allah. Okey. Jadi kalau kita anak-anak tengok, kita nampak tadi kan yang pertama dia ada bagi isi mengubah anggota badan dan dia letak huraian, dia bagi contoh. Dia bagi contoh isi. Boleh. Boleh cara macam tu dapat 2 markah. Yang kedua ni dia bagi isi dan dia letak kata hubung pun boleh terima sebagai huraian, pun dapat 2 markah. Yang ketiga ni Ustazah bagi mewarnakan rambut, ini isi. Dia bagi maksud mewarnakan rambut tu apa, pun boleh kita terima sebagai huraian, pun dapat 2 markah. Yang terakhir melakukan pengubahan jantina lelaki, dia letak kata hubung juga memang sangat boleh lah kita terima sebagai huraian dan diberikan markah. Okey, seterusnya.
Okey, untuk subtopik kepentingan meninggalkan larangan dalam hadis, ya. Okey, ada 5 kepentingan. Sebenarnya kita nak tengok dia punya teknik lah, ya. Soal jenis soalan yang boleh pada keluar untuk kepentingan ni. Bestnya kepentingan ni nampak macam kepentingan kan, tapi sebenarnya dia senang sikit nak skor untuk jawapan soalan macam ni kerana dia respons terbuka. Maksudnya jawapan dia tidak tertakluk kepada isi dalam buku teks sahaja. Berdasarkan pengetahuan pelajar, Ustaz. Berdasarkan pengetahuan pelajar, pembacaan tambahan, pengalaman, ya, boleh digunakan, ya, sebagai jawapan untuk soalan kepentingan, ya. Okey, konstruk dia kemahiran yang perlu dikuasai, mengingat fakta, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Kenapa Ustazah letak mengingat? Maksudnya kalau dia nak ambil jawapan daripada buku teks pun boleh. Lagi bagus, lagi tepat. Lagi bagus, lagi tepat lah kan. Cuma kalau misal kata dah blur-blur sangat tu, dia mesti boleh fikirkan jawapan yang logik dan sesuai. Ingat anak, goreng guna air fryer, ya. Supaya cantik gorengan kita, tak hangit dan tak ada minyak berlebihan. Okey. Teknik dia memberikan kepentingan ni maksudnya adalah kesan baik. Jadi jawapan tu isi dia berian kesan baik kepada sesuatu perbuatan atau isu yang dikemukakan, ya. Teknik yang kedua mengemukakan apa yang tersirat dan merupakan pengajaran bagi sesuatu topik yang diminta. Kita fahamlah kalau kalau isu dia mengubah ciptaan Allah tu, apa dia maksud yang tersirat. Kita kena bersyukur, contoh. Betul. Kan. Ya. Okey. So kita tengok soalan dia. Huraikan 2 kepentingan meninggalkan larangan dalam hadis, 4 markah. Jadi maksudnya kat sini, kalau dia hurai, dia mesti ada nak isi dan huraian. Okey, siapa boleh bantu Ustazah bagi jawapan? Okey, siapa nak cuba ni? Altaf. Okey, ya, Altaf. Jadi 2 kepentingan meninggalkan larangan dalam hadis ialah menjadi individu Muslim yang sentiasa bersyukur dan menghargai ciptaan Allah agar mendapat rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa yakin dan redha dengan kejadian diri serta mengakui Allah sebaik-baik pencipta supaya tidak berani mengubah ciptaannya. Ya, terima kasih anak anda Altaf, ya. Macam mana jawapannya, Ustazah? Okey, memang tepat sebab ada 2 unsur dalam jawapan tersebut, ada isi. Ini dia ambil daripada buku teks dan dia huraikan. Ya, dia huraikan, dia tambah kata hubung agar. Ya, yang kedua pun dia ambil isi daripada buku teks dan dia huraikan, dia guna kata hubung pun boleh, ya. Jadi kalau sebenarnya guna kata hubung tu paling senang lah, teknik yang paling senang untuk nak menghurai sesuatu isi, ya. Okey, very good. Seterusnya, subtopik usaha untuk menghindari perbuatan yang mengubah ciptaan Allah. Boleh baca sendiri, cuma Ustazah nak tekankan dia punya teknik kat sini. Untuk usaha, langkah dan cara ni, dia pun sama dengan kepentingan. Dia adalah subjektif jenis respons terbuka. Maksudnya, lagilah kan, usaha, langkah, cara anak-anak memang boleh. Tak mesti ikut buku teks jawapannya, boleh fikir sendiri. Niki markah bonus, Ustazah, Ya, memang bonus lah. Tapi dia ada teknik juga. Ada teknik juga? Aiman, dia bukan bonus-bonus macam tu je. Pasal tu kita kena tahu pasal teknik ni anak-anak. Supaya anak-anak kena bagi yang betul nanti dalam exam, ya. Teknik dia menulis dalam bentuk kata kerja. Jadi kalau tak tulis dalam kata kerja, contohlah macam solat. Solat tu kata nama. Ya. Kan kalau solat apa? Menunaikan solat. Itu maksud kata kerja. Ya, dan mengemukakan perkara-perkara yang mampu dilihat. Contohnya dia letak jawapannya, dia letak menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu terlampau umum kan? Semua benda baik perintah Allah. Kan semua benda jahat larangan Allah. Senang kerja kan? Senang kerja dia ya. Jadi kita pemeriksa pun senang. Kosong kan? Ya. Okey. So contoh dia, cadangkan 2 usaha untuk menghindari perbuatan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cepat siapa nak bagi jawapan kat Ustazah? Okey, silakan. Ain. Saya sekarang. Okey, sila Ain. Okey, 2 usaha untuk menghindari perbuatan yang mengubah ciptaan Allah ialah mendalami dan mempelajari hukum-hukum tentang Islam daripada mereka yang pakar dan bertauliah dalam bidang agama. Yang kedua, mengadakan aktiviti keagamaan yang menjelaskan tentang bahaya pemubahsuaian ciptaan Allah.
Okey, very good. Terima kasih Ain Natasha. Okey, itu contoh ya jawapan. Dia ambil daripada buku teks isi dia dan dia huraikan sendiri. Yang kita nak tengok adalah teknik. Dia ada isi dan dia ada huraian. Huraian tu dia memang tambah guna kata hubung yang lain daripada tapi tak apa, kita terima juga. Yang 5 tadi tu tak wajib ya. Yeah. Okey, yang kedua mengadakan aktiviti keagamaan yang menjelaskan tentang pun boleh dia guna kata hubung yang. Tapi nak cakap lagi adalah nampak tau dia details terperinci mendalami apa hukum hakam tentang Islam. Kita tahu hukum mengubah ciptaan Allah tu haram, so kita tak buat ya. Yang kedua, aktiviti keagamaan, dia tak dia sebenarnya dah khusus dah. Tapi dia huraikan lagi. Ni kita nampak apa kaitan cadangan yang diberikan dengan soalan dia. Berkait sangat rapat. Jadi memang pemeriksa kalau baca jawapan macam ni, dia senang-senang je tik bagi markah. Betul, ya. Jadi kita saya nak yang macam tu. Terkesanlah dengan apa yang kita belajar pada hari ini, Ya, Ustazah. Saya baru betul. ingat nak panjangkan hidung saya sikit, Ustazah. Nak kasih mancung. Tapi Ustazah, Oh, bukan Ustazah dah macam sebut, Pinocchio ya. Ustazah dah sebut kesan-kesannya. Ya. Jadi kita tak nak buat lah, Ustazah. Elakkan sebab nanti kan? mendapat laknat Allah SWT. Na'udzubillah. Sedikit, Ustazah. Sedikit je daripada Ustazah. Untuk habis rumusan. ni. Okey, untuk rumusan. Okey. Jadi sikit je trivia yang ada kat buku teks tu kena juga kuasai untuk soalan bahagian A. Kemudian rumusan kita ingat kena kuasai hari ini kena kuasai 3 benda, 7 subtopik yang terdapat dalam bidang hadis hukum mengubah ciptaan Allah. Yang kedua mengenal pasti at least 3 jenis dan bentuk soalan yang boleh terhasil daripada tajuk ini, dan yang ketiga mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 teknik menjawab. Baik, terima kasih banyak Ustazah Siti Rahmah. Ya, Seronok dengan sama-sama. Ustazah. Ustazah tadi bergurau je pasal Ya, saya pembedahan pun plastik tu, Ustazah. memohon maaf jika ada terkasar bahasa. Kan, Ustazah buat pembedahan plastik. Okey, dan terima kasih kepada murid-murid kita dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Ada rezeki kita jumpa lagi, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Okey, sama-sama. Okey, beri Terima sikit kasih lambaian juga murid-murid. semua. Lambai sikit. Okey, lambai sikit murid-murid. Terima kasih Okey, anak-anak. kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila laqa. Ma'assalam. Didik TV KPM. Nama saya Kamarudin bin Sabudin, ayah kepada Nur Syaindah binti Kamarudin dari kelas 5 Jaya dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Harapan saya adalah untuk SPM anak saya ialah mendapat keputusan yang cemerlang dan menjadi pelajar contoh kepada pelajar-pelajar lain. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM tahun 2021. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim bin Jamrus, ayah kepada Nur Afiqah binti Rahim. Saya Nur Azrina binti Muhammad Azubir, ibu kepada Nur Afiqah binti Rahim, 5 Jaya, Sekolah Menengah Sains Selangor. Mendoakan agar anak saya mendapat keputusan cemerlang di dalam SPM 9A+, serta menjadi insan yang berguna dunia dan akhirat. Dan saya juga mendoakan agar anak saya dapat mencapai impian dan cita-citanya menjadi seorang doktor suatu hari nanti. Kami juga mendoakan agar semua calon SPM 2021 kuat dalam menempuh segala dugaan dan cabaran serta tidak patah semangat untuk berjaya. Semoga COVID-19 akan segera berakhir dan kita dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Sekian, terima kasih.